Alamin al-mukasyafa wa ibnu fuqarah ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumaat yang mulia ni, alhamdulillah. Kita dikumpulkan di sini bukan sebab apa-apa, tapi disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada daya upaya kita, la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya upaya kita. Disebabkan rahmat Allah Ta'ala memperjalankan kita. Subhanallazi asra, dia yang memperjalankan, bukan kita pun. Nampak je kita macam naik kereta tadi, tapi dialah yang memperjalankan. Jadi saya teringat, ada sedikit perkongsian pendek ni. Saya teringat masa saya perjalanan saya nak pergi ke rumah nak ziarahi Ustazah Huda di Kuala Salah. Kalau ada dengar ni, Ustazah Huda di Kuala Salah. Dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Salah tu, saya tak tahu apa yang Allah Ta'ala letakkan olahan di situ dalam perjalanan. Mulut tu macam bising sikit, tapi sebab bukan tak tahu jalan, dia tersilap jalan. Jadi terkeluar perkataan saya. Saya cakap dengan anak saya, Arif, jalan bercakap, saya cakap. Jalan bercakap. Jalan bercakap. Saya bagi dia dulu. Saya ingin Allah Ta'ala suruh olah kan. Saya bagi dulu apa maksud dia cakap, jalan bercakap. Jadi dah lama-lama sikit, dah ke depan, dalam lebih kurang 1 kilometer, baru dia bagi jawapan dengan saya. Jalan bercakap tu maksudnya, itu apa namanya, signboard tu, nak ke Kuala Salah, nak ke Pulau Pinang, nak ke Alostar. Itulah jalan bercakap. Apa maksud saya cakap petang ni? Sebabnya apabila kita nampak signboard tu, jangan kita anggap perkataan tu orang yang letakkan. Memanglah orang letakkan, yang digerakkan oleh Allah SWT. Tapi setiap apa yang diperjalankan oleh Allah SWT, dinampakkan oleh Allah SWT, jangan melihat dengan penglihatan kita. Lihatlah dengan penglihatan Allah. Jadi setiap apa yang ditujukan ke arah mana, ke Kuala Salah ke apa ke, maknanya ni Allah Ta'ala yang tunjuk aku ni. Engkau yang menunjuki, ya Allah. Itu. Benda ni dah ditutup lama. Betul ke? Itulah masalah kita. Jadi itulah yang sebenarnya tauhid dalaman kita ni. Dalaman kita ni kita nak melihat fa'aina ma tuallu fasamma wajhullah. Apa pun kita nak dihadapkan, di situ wajah Allah. Apa pun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mana pun kita digerakkan, semua tu semua nampak Allah Taala yang memperjalankan. Allah Taala letakkan semua di situ. Jadi alhamdulillah lah, itulah yang nak kita ceritakan ni. Ini yang kita nak nombor satukan ni. Yang dah lama kita duduk dalam sistem Yahudi ni, sistem keakuan diri ni. Ini kita nak leburkan, nak nafikan betul-betul. La ilaha illallah. Allah Ta'ala bagi kita la ilaha illallah. Kita tahu setiap dalam diri kita ni semua ada laqad ja'akum rasulun, pesuruh. Pesuruh apa dalam Muhammad Rasulullah tadi tu. Ni Muhammad adalah yang nak bawa kita sebagai kenderaan, nak bawa kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal dari dalam diri kita tu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita melihatkan dari dalam tu. Jadi apa yang kita nak lihat selama ni, semua bersumberkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut apa lagi dalam dunia kita, dalam dunia yang sekarang ni? Gaji, duit, semua sumber daripada Allah Taala, bukan kita. Bukan sumber kita, bukan sumber usaha kita. Nampak je macam gerak kita, tapi kitalah kena nafi betul-betul, bukan kita. Semua Engkau ya Allah. Apa dia? Tu bukan senang kan? Tapi itulah sebenarnya nak cakapnya. La tu apa? La, perkataan Allah Ta'ala letakkan la tu apa dia dah? La tu maksudnya tiada. Jadi nafi betul-betul. Jangan kita sebut la ilaha, macam dikatakan, burung kakak tua pun boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung kakak tua boleh, jangan jadi kita jadi macam tu. Kita tahu mengimani betul-betul la ilaha illallah. Ada pembimbing rohani yang nak bimbing hati kita kepada Allah, bukan daripada dia, tapi daripada Allah. Nak mentalkinkan yang la ilaha illallah ni. Kalau tak ada, payah, masalah. Duduk, minta maaf saya cakap, duduk, ini Allah Ta'ala suruh cakap, bukan saya saja dengan hawa nafsu saya, bukan. Allah Ta'ala suruh tegur, kan? Bukanlah suruh tegur tu saya ni pandai, kan? Dia datang daripada Allah ni, jangan main. Kan, saya sayang dia. Kalau saya cakap pasal ustaz, pasal mufti, pasal siapa ke, ini kau kena benda ni, kau kena, tak kira kau ustaz, kau selebriti mana pun, ustaz selebriti mana pun, kau kena ada guru pembimbing rohani nak ni bawa hati kau kepada Allah ni. Macam mana cara dia? Jangan anggap cukup. Bahaya kita ni, kan? Saya nampak orang kat dalam ni, sikit lagi budak nak masuk dekat dalam lubang, saya nak biarkan macam tu? Tak sayang ke saya?
labi-labi yang ada dekat depan Masjid Padang Lati tu. Saya patah balik ambil. Nanti dia kena langgar. Itu. Saya ambil, saya letak kat rumah saya. Contohlah ini yang berlaku lah. Ini Allah Taala gerakkan ni. Kan? Sama juga kalau budak, takkan kita nak biarkan. Ini saya cakap dengan ustaz-ustaz, mufti-mufti. Tak kira siapa besar mana pun kau punya pangkat. Ini yang dahulu. Bukan kita pergi masjid surau, masjid surau nak cakap pakai khilafiyah lah apa semua. Tak kisah tu, tapi kau nak cakap apa, kau kena kembali kepada Allah. Kena belajar betul, kenal diri, kenal Allah. Tu dia. Kenal diri, kenal Allah tu apa dia tu? Inilah. Nak mentalkinkan dari dalam diri kita ni, nak betul-betulkan rohaniah kita ni. Kalau tak, kita nak salahkan ni, salahkan tu. Kita ni kalau kata ahli sunnah wal jamaah pun, betul ke kita ahli sunnah wal jamaah? Kalau tak ada kenal diri, kenal Allah ni, betul ke kita ni kalau ahli sunnah wal jamaah? Masih ada keakuan diri, salahkan ni. Kita ada apa? Kita nak cakap apa ni? Ada apa? Syiah? Ada apa lagi fahaman apa? Wahabi? Apa lagi apa? Mu'tazilah? Apa semua lagi? Jabariyah? Kita salahkan orang tu. Tak man, jangan. Kita yang nak cakap ni. Tu cakap bila kita cakap, mutakallimun Allah ni jangan ada dari dalam diri kita. Itu yang nak dibuangkan. Itu cakap. Saya memandang diri saya tak pernah pandang orang lain. Saya tak ada kata perli orang lain, tak ada. Saya tembus diri saya ni. Saya nak cakap. Kalau saya cakap dengan mutakallimun saya ni, tak sampai kat rohaniah yang mendengar. Tak kira dia nak dengar ke, dia tak nak dengar ke, kan? Jadi dengarlah sebenar-benar dengan pendengaran Allah. Kalau dengarlah dengan pendengaran Allah. Kalau mutakallimun nak cakap ni, cakap dengan mutakallimun yang dikatakan daripada Allah SWT. Itu saya cakap. Siapa yang nak cakap benda ni? Seperti Syekh Syazil cakap tadi. Siapa nak betulkan benda ni? Siapa nak cakap benda ni? Kalau orang yang dah cakap benda ni pun macam-macam cakap, saya tak tahulah. Itu terpulang. Terpulang. Allah Ta'ala dah bagi rahmat. Kita bukan, kalau kita saya nak cakap, bukan kita masukkan kat YouTube ke live YouTube ni kita nak dengar daripada sembang-sembangan orang ke apa tu. Saya bukan itu yang tujuan saya. Orang nak bagi good ke apa, bukan. Saya pun cakap kalau dengan sahabat saya di Sabah tu, kan, saya cakap saya tak memerlukan like dan saya tak memerlukan subscribe. Tak perlu. Saya cakap jadi pendengar yang baik, saya cakap. Jadi pendengar yang baik. Sami'na dulu. Jadi atokna dia akan dapat. Dengar tak apa. Jangan berbalah lagi. Dengar dulu. Nampak tak salah? Kadang-kadang kita dengar ni kan, kita dengar ni, tup nampak terkena kat diri kita. Dah tak boleh terima. Itu masalah. Kita ada keakuan diri kita besar tu, tinggi keakuan diri kita tu. Kita cuba dengar, lembutkan hati kita. Saya cakap banyak kali pasal kawan saya di PGA di Sempang Renggam tu. Dia dengar daripada 2021. Saya banyak kali saya cakap. Kadang-kadang dekat sahabat saya yang di Kanga tu, bila dia hantar saya WhatsApp, saya cakap ini sebenarnya dengar jadi pendengar yang baik dulu. Saya cakap dengar pendengar yang baik. Saya cakap contoh kawan saya tu di Sempang Renggam tu. Pergi operasi pun dekat TV tu pun dia buka dia dengar betul-betul. Bukan dengar terbaring macam Syekh Aziz beritahu. Bukan dengar baring gitu, bukan tak. Dengar betul-betul, ambil wuduk betul-betul. Kalau live tetap, kalau rakaman kita anggap benda tu macam satu reality, live. Kan? Betul. Minyak wangi ke apa macam tu. Itu kesungguhan dia. Bukan duduk macam ni, baring macam ni, tengok macam ni. Ataupun tengok dekat TV tu, dah tak dengar. Asal buka je dia syarat je. Kan? Sungguh-sungguh apa tu? Ni saya bab disiplin, minta maaf saya cakap. Saya kena cakap. Disiplin adalah adab. Kalau kita tak ada disiplin, tak ada adab dalam mendengar ataupun dalam yang dikatakan apa, nak jadikan sami'na pendengar yang baik ni, masalah kita. Kita kena adab akhlak Allah Ta'ala. Akhlak kita dengan Allah Ta'ala yang paling penting sekali. Saya jaga disiplin saya. Bukan saya kadang-kadang anak, isteri saya cakap, ataupun ada kawan-kawan saya kan, saya cakap, saya PM, saya cakap, kau tak boleh buat macam ni, cakap. Dekat telefon. Bukan saya sembang depan-depan, tak. Kau tak boleh buat macam ni, cakap. Itu majlis Allah, saya cakap. Kau jangan main-main, cakap. Kan? Itu kalam Allah. Akan masuk kat rohaniah yang mendengar tu, jangan main-main, dia cakap. Dia cakap, kita anggap enteng benda ni, anggap mudah. Kan? Betulkan adab kita, betulkan. Dia cakap, ni bukan daripada saya, cakap. Kan? Terpulanglah orang cakap, kau ni macam lah, bagus sangat. Saya, bukan daripada saya, cakap. Mutakallimun Allah, cakap. Saya nak masuk daripada rohaniah yang mendengar, cakap. Tak dengar, tak nak dengar, tak apa. Kan? Tapi yang penting mutakallimun, orang yang menyampai ni, kalau Allah Ta'ala kata nak masuk. Dengan izin Allah. Biiznillah. Kan? Jadi itulah yang saya boleh berkatakan di sini. Beruntung orang-orang yang dapat benda ni, seperti Ustaz Ahmad beritahu tadi. Orang yang baik adalah menyampaikan, mengajak kita kepada mengesahkan Allah. Saya teringat
yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kan, maksudnya dengan siapa kita bersama? Dengan siapa kita bersama? Kalau orang yang sebelum dia meninggal, saya dah jumpa orang yang sebelum dia meninggal, dia lah sokong benda ni. Dia sokong, dia bersama dengan kami ni. Bukanlah kata kami ni baik, tak. Inilah yang nak diceritakan. Sokong je dah dapat Allah Ta'ala bagi dia sebagai, orang kata tu, mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Kita pun mendoakan beliau sentiasa. Sentiasa. Kita anggap dia macam ada je. Maksudnya ada tu maksud dia sentiasa dengan Allah. Kan kita nampak, kita doakan dia, kan, dan sebagainya. Kita macam itulah, seperti yang dikatakan, apabila kita duduk dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni, Nabi Rasulullah pun bagi tahu, kan, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Habib Ali kalau nak cakap, Habib Omar kalau nak cakap, ini yang dia cakap dulu. Habib Ali, Habib Omar dan sekalian yang lain-lain, ini hadis ni dia cakap dulu. Kan, kita berpisah bersurai kerana Allah ni, Allah Taala ampunkan. Dah Allah Taala ampunkan, Allah Taala gantikan dengan kebaikan. Kebaikan apa tu yang kita nak? Kita nak dengan Allah, itu dia. Sentiasa kekal apa tu? Sentiasa melihat wajah Allah. Selihat wajah Allah apa? Sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT. Nafikan betul-betul keadaan ini. Bila dapat kesebatian, yang dikatakan nafi ni, dia akan rasalah. Siapa yang rasa, dia akan rasa ni. Boleh rasa tak? Boleh. Apa pula tak boleh pula? Memang boleh. Tapi betul kan? Betul dengan kita. Yang kalimah la ilaha illallah. La betul-betul, nafi betul-betul. Jangan rasa gerak kita, jangan rasa kita melihat, jangan rasa kita mendengar. Habis yang ni yang hidup ni, ini yang melihat ni, itu menyatakan dia yang maha hidup, yang maha bergerak, yang maha melihat, semua dia. Semua yang menyatakan keesaan ke arah keesaan. Sekalian alam ni termasuk diri kita ni, jangan anggap sekalian alam. Habis ni sekalian alam ialah menyatakan dia Allah Ta'ala wujudkan, zahirkan sekalian alam ni adalah untuk menyatakan dia yang esa. Sebab aku yang Allah Ta'ala kata aku yang menjadikan sekalian alam. Dan aku zahirkan sekalian alam bukan nak menyatakan sekalian alam, tapi nak menyatakan aku yang esa. Aku yang asyik pada diri aku. Aku cukup dengan diri aku, tak perlu orang lain. Tak perlu ada makhluk, tak perlu ada jin, aku cukup dengan diri aku. Tapi aku nyatakan kau untuk menyatakan aku yang Maha Esa. Allah Ta'ala bagi tahu gitu. InsyaAllah sama-sama kita. Moga-moga kehidupan kita ni sentiasa menumbuh satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama kita tutup kan. Ni kita buka Al-Fatihah ni. Sama-sama kita buka. InsyaAllah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, hari ini digerakkan ke majlis talk di rumah Pak Lang. Jadi ramai di sini. Jadi saya betul-betul bersyukur sebab tak ada di tempat lain yang akan memperkatakan tentang keesaan Allah kecuali di majlis talk ini. Jadi setiap hari, setiap kali talk diadakan, setiap kali itulah diingatkan balik apakah hala tuju kita. Jadi hala tuju kita adalah mengesakan Allah dan menafikan kita ada. Hanya Allah sahaja yang ada, iaitu daripada kalimah la ilaha illallah. Jadi memang betul-betul bersyukur di majlis talk ini sebab setiap kali talk ada sahaja yang Allah perkenalkan tentang diri dia. Daripada saya keliru tentang bolehkah lihat Allah, perkataan tu ataupun ayat tu bila ditujukan, kalau dulu mampu tersenyum, nak menjawab pun tak berani. Tapi syukur dileraikan tentang perkataan itu ataupun tentang ayat itu. Kemudian dileraikan juga maksud Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terkandung di dalam huruf ba, dan huruf ba terkandung di dalam titik. Pun telah dihuraikan. Syukur Alhamdulillah, walaupun pengetahuannya sedikit tapi cukup, orang kata syukurlah di atas nikmat yang Allah berikan kefahaman daripada sisinya.
Kemudian ada banyak lagi yang diterangkan. Jadi contohnya, apakah maksud solat, apakah solat daim. Kalau dulu terlintas ataupun pernah baca solat daim, ingatkan solat daim tu adalah solat 5 waktu, kena berterusan, jangan ditinggalkan. Iaitu bersambung daripada subuh sampailah ke isyak. Rupanya ada maksudnya solat daim. Kemudian difahamkan juga apa maksud syurga dan neraka. Sebab kalau dulu memang ditekankan syurga neraka. Kalau bersedekah, insya-Allah masuk syurga. Kalau kita sedekah pada masjid, lagi banyak dia punya pahala. Kalau kita sedekah pada fakir miskin, tinggi pahalanya. Jadi di situ ada rating di mana yang kita nak sedekah. Jadi saya rasa pelik sebab apa, bila kalau ada macam ranking di mana patut kita bersedekah untuk dapatkan lebih pahala. Jadi tak ramai yang nak bersedekah kepada ibu tunggal, tak ramai nak bersedekah pada orang yang susah, ya, orang yang menghadapi kemalangan atau musibah. Jadi di situ datang rasa pelik, di manakah indahnya Islam. Jadi kemudian diterangkan lagi tentang apa maksud ibadah. Jadi satu demi satu dah dihuraikan, satu dapat aja terus kita amalkan. Dapat amalkan. Jadi nampak sangat perkaitan di antara apa yang dihuraikan kepada maksud keesaan itu sahaja. Banyak sangat yang nampak bagi orang dikatakan berulang-ulang, tapi bagi saya tak. Sebab setiap kali bila disebut, macam contohnya Bismillahirrahmanirrahim, bila dihuraikan maksud Bismillahirrahmanirrahim, saya kata, Masya Allah, rupanya ini huraiannya. Walaupun sedikit ilmu yang saya dapat, tapi memang begitu manfaat bagi saya. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau dulu itulah maksudnya. Itulah yang saya faham. Itulah satu baris perkataan, itulah yang saya faham. Kemudian apa maksud Al-Fatihah, apa maksud Maliki Yaumiddin, apa maksud ayat Fatihah itu seterusnya. Memang kalau kita faham, kita ikuti setiap kali talk yang dia adakan, syukur alhamdulillah, memang akan memberikan kefahaman daripada sisinya. Kemudian yang terkini bagi saya lah, ya, saya faham tentang ihsan. Jadi ihsan, kalau dulu saya ingat dulu saya pergi ke kelas fardu ain, ada disebut ihsan. Hendak engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat anta'budallah, engkau menyembah Tuhan seolah-olah engkau melihatnya. Macam tu, engkau melihatnya. Jadi saya kata, macam mana engkau melihatnya? Kemudian saya tanyalah ustaz kat depan tu. Saya tak ingat apa huraiannya, tapi dia lebih kepada yang kedua. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahawa Allah melihat engkau. Jadi di situ saya kata, saya tak puas hati sebab tak dapat yang pertama tu kan. Jadi saya mulalah dalam kepala tu membayangkan, kalau kita lihat Allah macam ni. Mulalah letakkan alif lam lam ha kat depan saya lah. Lepas tu saya dapat WhatsApp daripada grup lain, membayangkan macam mana kalau kita sembahyang Allah tu akan reaksi. Saya kata lain macam ni, saya kata saya tak berani. Saya tinggalkan, orang kata question mark kat situ. Jadi syukur di sini saya dapat kefahaman yang lebih jelas daripada Allah, ya. Apa maksud ihsan? Jadi ihsan tu adalah apa sahaja, bila kita terpandang sahaja Allah adalah nombor satu. Itu yang kita nampak. Tak kira kita buat apa. Jadi ibadah tu 24 jam. Jadi bila ibadah, tidak ada ibadah melainkan kita nampak Allah dulu. Kita kenal dia. Jadi di situlah nama ibadah. Barulah saya faham ibadah tu 24 jam. Jadi tak kira kalau kita tengah membancuh air, kalau kita tahu
kita membancuh air itu, kudrat itu daripada Allah, itulah namanya ihsan. Kalau kita semayang dan kita tahu waktu kita berdiri itu adalah daripada kudrat Allah, maka itulah dikatakan ihsan. Jadi sama ada kita buat solat ritual ataupun solat daim, bila kita nampak sahaja Allah di sebaliknya, ataupun sepatutnya bukan di sebaliknya, kita letakkan Allah yang nombor satu. Kalau dulu kita letakkan, kita nampak makhluk, lepas tu kita bawa, akhirnya ending dia kita kata Allah. Tapi sekarang ni kita bawa Allah tu yang ke depan, Allah tu nombor satu. Jadi buka sahaja mata, terus kita kata kita nampak Allah. Itu yang sepatutnya kita buat, ya. Jadi di situ baru saya nampak kekuatan apa maksud ihsan. Jadi syukur setiap hari talk tu diadakan, semakin Allah memperkenalkan diri dia. Semakin bila dia perkenalkan diri dia, datang rasa kekuatan. Sebab kekuatan tu datang pada Allah. Kalau kita rasa kita kuat, bila datang masalah, datang musibah, sekejap sangat kita rasa tekanan. Jadi sekarang ni syukur Alhamdulillah, bila ada musibah, bila kita nampak itu adalah cerita daripada Allah, kita dapat bertindak, dan rasa tekanan daripada musibah tu dah semakin berkurangan. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi ragu-ragu tentang untuk mencari guru pembimbing rohani ataupun guru mursyid, carilah cepat-cepat. Sebab setiap kalam-kalamnya adalah kalam daripada Allah. Perkataannya terus menyentuh qalbu. InsyaAllah setiap perkataan dia akan dijadikan pedoman untuk kita terus mengesakan dia, seperti mana dia mengesakan dirinya. Dan itu sahaja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Lang dan Pak Lang yang menjemput pada petang ni. Alhamdulillah, saya fokus pada surah Ar-Rahman lah, ayat 1 hingga 4. Dia merangkumi semua. Dan tentang pemurahnya Allah. Dia yang menjadikan manusia, mengajarkan manusia berbicara. Jadi ayat 1 hingga 4 tu selalu kita katakan hanya benda-benda yang basic. Kita makan durian musangking, kita rasa nikmatnya. Kita selalu gunakan ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Jangan diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Berpuluh kali lah. 31 kali atau 33 kali. Okey. Kita seronok hal-hal dunia. Kita utamakan yang tu daripada rasa siapa yang ciptakan kita. Tapi saya nampak ayat 1 hingga 4 lah merangkumi semua kehidupan kita kat dunia ni, daripada kita lahir sampai kita mati. Betapa pemurahnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim tu, dengan kasih sayang dia pun, kita hidup dengan kasih sayangnya pun, kita balik nanti pun dengan kasih sayang dia. Cuma cara nak ambil dengan nak bawa tu, kita bergantung kepada diri kita lah. Jadi untuk diri saya sendiri, saya pun ingatkan diri saya sendiri, banyak lalai ni. Macam dia bermula dengan niat je. Kalau kita rasa, ya Allah, sampai waktu aku nak ke jalan macam tu, nak hijrah. Sebab hijrah ni mungkin mudah, dia sebut je. Tapi di balik sebutan hijrah tu, sebenarnya Allah dah gerakkan. Dah gerakkan pelan-pelan, tapi cuma kita tak perasan. Nak hijrah ke arah kebaikan tu, nak kenal Allah ke, hijrah tu dia macam simple je. Nak hijrah, aku nak hijrah, nak pergi sini nak hijrah. Tapi hijrah tu bila kita tuju kepada satu matlamat yang satu, nak kenal Allah, jadi Allah akan pelan-pelan bawa kita je. Cuma kita yang tak perasan. Ada ujian kiri kanan tu kita macam tak nampak teruji sikit kan. Itulah. Cumanya untuk anak-anak kita dan untuk diri saya sendirilah, sentiasa ingat apa-apa pun kita ada pemilik. Walaupun apa pun kita tak ada apa pun sebenarnya. Kan? Kalau kita katakan
kita katakan nak sesuatu benda pun ada pemiliknya, nak bagi ke, nak ambil balik ke, pinjam, sekadar pinjam kan. Tapi baguslah saya tengok anak-anak cucu Pak Lang ni, anak-anak ustaz yang bawa setiap hari ni, sebenarnya dia bermula daripada kecil. Bukan nak tunggu besar, nanti bila dah sampai waktu dah berdikari cari sendiri ilmu tu, tak. Pendedahan ibu ayah penting, sebab bawalah ke majlis mana-mana pun, biar dia tidur ke, buatlah apa-apa pun, tapi kebiasaan tu dia akan cari. Bila dia besar, dia akan cari balik. Tempat satu dulu aku pernah sampai, tenang. Jadi mungkin kita rasa macam renyah lah ataupun susah lah bawa anak-anak kecil kan. Tapi bila dia dah biasa, sekali, 2 kali, 3 kali tu dia dah biasa, dia dah immune badan dia. Macam mana kita bawa pergi tempat-tempat mainan tu, anak-anak dah immune dah nak bersukaria kan. Macam tu juga kita bawa anak-anak kita ni ke tempat-tempat ilmu macam ni lah, surau ke, majlis-majlis ilmu ke, tak kisah. Ataupun dalam rumah kita sendiri kita pasang ke ayat-ayat kan, zikir-zikir ke, pelan-pelan je dia akan serap tanpa kita sedar pun. Tapi hari ni saya terdetik juga sebab biasanya dekat sekolah setiap hari Jumaat bacaan bacaan Yasin, dan hari biasa kita orang akan baca Al-Quran permulaan sebelum mulakan masuk kelas. Jadi kita akan nampak di awal pagi anak-anak dah terdedah, jiwa tu kita boleh nampak. Anak-anak dia macam cantik je. Environment tu pagi-pagi tu dia cantik je. Nak kata nakal tak nakal, dia cantik. Jadi bila balik sampai pun dia cantik. Lepas tu bila pesan daripada pentadbir sendiri, jangan lupa kita setiap hari sebelum nak main sekolah ke perjalanan, sampai hadiahkan Al-Fatihah pada Rasulullah, pada wali-wali Allah. Dia benda itu sampai. Kan? Jadi bila ada pentadbir macam tu, dia selalu ingatkan lah. Dia kata, buatlah, dia kata, kepada guru-guru dan semualah, dia kata, sampaikan salam kita insya-Allah. Macam terdetik, saya kata, ya Allah, bumi ni bila ada macam ni, kita boleh nampak arah perjalanan tu ke mana. Kita nampaklah akhirnya kita nak rebut-rebut apa pun, kehidupan kita akhirnya yang ni juga. Jadi pesanan yang saya dapat hari ni, bila terjentik lah dengan perhimpunan pagi setiap Jumaat tu, bacaan Yasin, bila ada pesanan ingatan macam ni, inilah pemimpin, inilah ketua. Itu sajalah bagi saya. Ibu ayah, kita nak anak-anak kita doakan kita sewaktu kita hidup dan kita ada kan, dah mati. Tapi bila mati, bagaimana kehidupan anak-anak kita? Sekarang ni pun kita ada ibu ayah yang meninggal kan, saya pun. Lepas tu, adakah setakat nak pergi ziarah saja ataupun di mana waktunya? Kita nak hadiahkan yang macam mana? Adakah kita dah setakat hari ni ada tak? Kita hadiahkan, ya Allah, kalaulah apa sahaja pahala jika ada untukku, aku dahulukan ibu dan ayahku. Ada tak? Macam itulah. Macam saya pun macam tu juga. Arwah kakak, arwah bapa tahun 2016 2 sekali. Cumanya saya kata kalau ada pahala untukku, aku dahulukan untuk ibu dan ayah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Sebab saya tak tahu bantuan apa lagi nak bagi. Itu saja. Jadi untuk anak-anak kita dedahkan, dengan surah Ar-Rahman tu kita dah nampak dah banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah bagi. Kita carilah nikmat-nikmat untuk bekal kita, bekal anak-anak kita, supaya mereka arah tuju tu tepatlah. Tak jauh, tak lari, Allah akan pegang hati. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengetahui apa yang berada dalam lubuk-lubuk hati kita. Dia menjadikan la ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah tak mengetahui aku, sedangkan aku yang menjadikan yang halus, yang Allah tu teliti sangat. Tahu hati-hati kita semua. Apa yang kita ucapkan semua tu tadi, semua daripada dia. Semua daripada lintasan hati Rabbani. Suci, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat Rabbi. Apa yang diucapkan oleh Pak Lang, tuan rumah pada hari ini, yang diucapkan Ustaz Auza'i Al-Masri, Syekh Latif dan juga Saripah Syadiah, dan juga Cikgu Syikin. Semuanya
daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyatakan Allah, tak lain tajuk, tak lari tajuk. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit tadi bila mengatakan tadi sifat ihsan datang tadi turun. Saya nak bagi tahu makna ihsan yang lebih, yang mana Allah nak bagi tahu kita. Makna ihsan dari segi kita punya pahaman begitulah yang biasa. Tapi sebenarnya ihsan yang di sisi Allah tadi. Contoh ihsan yang di sisi Allah lah, dulu pernah saya cakap, bila seseorang tu dia bagi kita amanah. Dia bagi kita telur tapi tak bagi kat tangan kita telur tu. Telur tu diletakkan di ujung meja. Dia letak dia di ujung meja telur ni, memang dia letak situ memang dekat nak jatuh lah tu. Dia kata tolong jaga telur ni. Jadi kita ihsan yang Allah Ta'ala tu gitulah. Faham tak maknanya? Ihsan yang Allah Ta'ala gitulah. Dia jaganya tadi. Dia yang bagi kita amanah, dia juga yang nak jaga amanah, bukan kita. Kalau kita kata kita yang melihat tadi Allah, memang kita tak akan dapat lihat. Sifat ihsan kan? Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat. Sebenarnya jangan, kau tak akan boleh lihat. Dan kau tak boleh juga rasa Allah Ta'ala tu melihat engkau. Tak boleh juga. Jadi dia jugalah. Dia jugalah. Jangan ada merasa. Kalau kita nak rasa, kita kata rasa kita menyembah rasa. Ada kita lagi. Memang tak boleh, betul? Jadi itu yang dia bagi tahu saya. Mana dia yang bagi amanah tu, dia yang tahu jaga amanah tu, bukan kita. Dia bagi kita amanah hidup. Kita bukan boleh jaga hidup tu. Yang jaga tetap dia tu nama ihsan. Itu nama ihsan Allah Ta'ala, kita duduk di situ. Itu yang dibagi kita terkini tu, maka kita sama-samalah amaliakan. Jangan sekali-kali ingat rasa tu pun kita. Rasa tu pun tetap dia. Jangan kata sembah dia juga, semua dia. Jadi, dan tak ada itu maknanya kita dah betul-betul pakai lah tu. Maknanya pakai tu maknanya kita dah duduk betul-betul wama ramaita iz ramaita walakin. Tu betul-betul tak ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya kita bukan sebut aja, kita dah mengamaliakan yang betul-betul tak ada, yang adanya wujud di barulah melihat kita dengan penglihatan dia tak ada dah. Kita dah jelas nampak dah. Bila dah melihat kita dengan penglihatan dia, nampaklah dia je. Sebab yang melihat dia tu hanya kita tak boleh. Rasa pun tak boleh, rasa pun dia yang bagi. Untuk nak sebut nama Allah tu pun dia yang bergerak bagi rasa. Apa yang ada pada kita tak ada. Itu je. Duduk kat situ balik je. InsyaAllah. Saya rasa cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum, dan terima kasih banyak pada Pak Lang, Mak Lang yang menyiapkan tempat untuk kita buat talk ni, insya-Allah. Mudah-mudahan tempat yang kita buat ni sentiasa mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tu Maha tahu. Dia mengetahui bila sesuatu yang dia letakkan kebaikan di tempat yang kita tak lain. Perhatian Allah apabila kita meletakkan suatu tempat yang mana tak lain tempat tu mengajakkan, mengesakan Allah, pasti perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sekali. Tempat ni adalah daripada titisan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna rumah ni dah memang ada titisan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu Allah izinkan kita duduk di tempat ni untuk membuat talk ni lah tentang nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi kalau tempat-tempat yang tak diizinkan oleh Allah tu maknanya belumlah, maknanya ini menandakan rumah ni mendapat pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih lah. Bukan semua, insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.